Maksudnya bagi 3 isi penting. Fikrah Raisah dengan Darsul Akhlaki ni lain tau. Korang kena take note kat sini. Ni dua benda yang berbeza lah. Selalu pelajar nervous memang dia silap kat situ lah. Dia dah penat hafal Darsul Akhlaki ni kan. Lepas tu dia jumpa Fikrah Raisah kat situ markah. Biasa pelajar lost kat situ lah. So korang kena alert lah. Ada dua benda kat yang soalan bar ni. Satu Fikrah Raisah isi penting. Satu lagi Darsul Akhlaki. Fikrah Raisah ni, Fikrah dia punya isi penting kan. So korang kena cari 3 isi penting daripada petikan ni. Okay, yang tu kita akan ajar yang kemudian lah, sebab nak fokus yang kat durus wal ibar ni. Itu dia punya pengajaran. Okay, okay, untuk pengajaran ni Darsul Akhlaki, maksudnya awak kena fahamkanlah betul-betul petikan tu kan. Petikan ni pasal apa, tajuk apa. Kalau kita baca ni kan, korang rasa ni tajuk apa? Oh, Sayyidina Musa wa Khidir. Okay. So, bila kita dah tahu ni pasal tajuk apa, so kita boleh ni lah, kita boleh keluarkanlah dia punya pengajaran-pengajaran yang ada dalam ni, dalam kisah ni. Okay. Nampak ke? Okay. Okay, Ustaz share link kat situ, so korang boleh join lah. Korang boleh tengok dalam tu sambil-sambil kan. Kat sini Ustaz kepada Ustaz ada buat macam ni lah, apa nama, kumpulkan pengajaran-pengajaran tu lah. Sekali lah discuss dalam kelas masa tu. Kumpulkan pengajaran-pengajaran dari setiap tajuk. So Ustaz nak share lah dengan korang kan. Durus wal ibar, pengajaran yang kita dapat daripada kisah Sayyidina Musa wa Khidir. Dia punya cara jawab dia kan, tadi keluarkan 3 poin tu kan, jelasan nukot. Okay, keluarkan 3 poin tu kan. Okay, keluarkan 3 poin. Dia punya cara jawab dia, korang terus macam bagi ni pengajaran macam aku terus korang terus jawab macam ni. Macam ni yang Ustaz highlightkan ni. Yang ni dia punya ni je, macam apa ni, macam isi je lah, macam keyword lah, macam tu lah. Nanti korang bagi jawapan kat soalan baru macam ni. At least ada lah dalam 2 ayat. 2 ayat. Korang, pengajaran kan apa yang korang dapat. So korang cerita lah. So dalam tajuk Sayyidina Musa wa Khidir ni, apa yang Ustaz boleh sharekan lah. Yang pertama, ihtiram al-mu'allim, menghormati guru. Lepas tu, korang bagi lah jawapan dia macam ni. Dalam bentuk ni lah ayat. Buat first point tu. Lepas tu, bagi ayat. Yajibu ala kulli muta'alimin ayyahtarimu mu'alimaihim wasatizatihim fi kulli makan wa kulli zaman. Ya'nahum yablighuna al-ilm wal ma'rifah bil jid. Innal mu'allim mislul nujum fi samad yahdi dalal. Semua faham ke maksud dia? Diwajibkan kat atas setiap pelajar menghormati guru mereka pada setiap tempat dan zaman, kerana mereka memberi ilmu dan pengetahuan dengan bersungguh.
Sesungguhnya guru tu seperti bintang di langit yang menerangi kegelapan. Macam tu lah. Tu first point dia, ihtiram al-mu'allim. Tapi nanti korang bagi jawapan dia macam ni tau. Jangan tulis yang ni je. Sebab dia berapa markah tadi? 6 markah 6 markah. 6 markah. 3 point. So 1 point tu 2 markah. So korang bagi jawapan dia macam ni. Ini just dia punya keyword je. Okay, nombor 2. Ta'at awamirul mu'allim. Mentaati setiap arahan daripada guru lah. Korang dapat masuk ke? Oh, sekejap Okay, cun. Okay, yang dua ni, yang nombor 2 ni, dia punya keyword dia, ta'at al-mu'allim. So, ini korang tak payahlah hafal sebiji-sebiji. Korang macam fahamkanlah dia punya apa yang nak diceritakan tu. Korang macam goreng jugalah sebab yalah insya' mutola'ah ni kan. Kalau boleh kata insya' mutola'ah ni tak ada apa kau nak hafal. Yang hafal dia macam seluk-seluk macam tu je lah. Yang lain korang goreng je macam buat karangan. Kan kena hafal daripada dua kanan macam tu je lah. Dengan apa dia punya macam hikam wal amsal macam tu. Okay, so yang ni korang just fahamkan je lah dia punya durus ibar. Yang kedua ta'at awamirul mu'allim. Dia tak kisah berapa ayat, cuma at least 2 ayat lah sebab yalah satu point tu 2 markah kan. So at least 2 ayat lah. Lepas tu yang 3 lima marasatul ilmu sahih. Yang bagi lana an yastahdimu al-ulum as-sahihah wa nasta'mal al-haqaiq an-nafi'ah fi hayatina bi tariqah sahihah. Digalakkan kata kita untuk menggunakan ilmu tu maruhat dan menggunakannya pada perkara yang pada jalan yang baik. Fa'ilmu sahih yusahilna fi kulli jawanib al-haya mislu al-bai' wa syara' wa ma ila zalik. Dan ilmu yang betul tu memudahkan setiap sudut kehidupan seperti dalam jual beli dan sebagainya. Okey, yang tu untuk tajuk Sayyidina Musa wa Khidir. Kita terus kepada tajuk 2 pula. Zuhud as-sahabat fi sudur Islam. Ini yang tajuk 2 Zuhud as-sahabat fi sudur Islam. Yang pertama, at-tawazun bainat dunya wal akhirah. Dia kena macam seimbang antara dunia dan akhirat. Tapi sebelum tu Ustaz nak minta korang ni korang fahamkanlah betul, fahamkan dia punya cerita dia. Macam tajuk
ni kan, sahabat fi sudul Islam kan. Kau boleh fahamkan dulu, kalau boleh baca dulu, fahamkan tajuk ni pasal apa kan. Kalau korang tak ada yang ada punya ni, ada je macam ni kan. Macam ni. Ada dia punya ni. Siap terjemahan lagi. So korang boleh lah baca bila-bila kan. Dia macam dah memudahkan dah. Korang macam tak faham bahasa Arab, korang boleh baca dia punya bahasa Melayu dia. At least korang faham lah dia punya cerita dia kan, dia punya pengajaran dia. Takut kalau korang lupa ke kan. Tapi kalau korang memang jenis tak ingat juga, korang boleh juga ingat dia punya keyword kat sini. Tawazun baina dunia wal akhirah, seimbang antara dunia dan akhirat. Yajibu ala kulli muslim ay yahtammu bi umuri dunya wa syu'un al akhirah duna tarkul ahaduhuma. Islam dinun nabilun an ummatihi ala azhul fil jami' baina khairai ad-dunya wal akhirah. Semua faham ke? Kalau okey, kita terus lah. Yang kedua, az-zakat fi ikhtiyar al-wala wal amr. Maksudnya kita bijaksana dalam buat keputusan tu. Yang bagi lana an khairan ra'isan jaidan fil hayah. Maksudnya kita pilih seorang ketua yang terbaik lah. Istifada durus al-akhlaqiyah minal qisasil madiyah. Maksudnya kita ambil pengajaran daripada cerita yang lepas. Macam tu lah. Innal qisasul madiyah nahu sirur rasul wal hayat as-sahabat lamma durus al-akhlaqiyah. Tapi korang tak payahlah nak hafal kan. Macam Ustaz kata tadi, tak payah nak hafal sebiji-sebiji. Takut nanti macam banyak pula nak kena hafal kan. So korang macam just fahamkan ataupun ambil dia punya keyword je. Lepas tu korang olah sendiri, korang goreng sendiri. Setakat ni semua okey? Okey, kita terus. Zainab binti Jahsy. Yang poin pertama dia. Okey, cun. Yang pertama, ihtiram an-nisa. Silakan Farah Tasnim. Kalau macam tak reti goreng ayat, macam mana Ustaz? Tak reti goreng. Dia sebenarnya kalau nak goreng-goreng ni dia kena start dari basic lah. Dia start dari yang macam buat ayat tu kan, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Tapi tak apa, nanti kelas akan datang Ustaz akan ajar satu-satu lah. Untuk yang masa part yang nak kena buat ayat yang tarokib tadi kan, yang tarokib sebelum makan yang bahagian last tu kan tadi, kan yang ada buat 5 ayat tu kan, itu Ustaz akan ajarkan lah cara nak buat ayat. So daripada situ korang tahu lah skill cara nak buat ayat. Dia semua macam bahasa Melayu lah kan, nak buat ayat dia, cuma dia bahasa Arab. So kat situ korang kena banyakkan vocab lah. Okey, harap terjawab. Baik Ustaz, sama-sama. Okey, tajuk ketiga, Zainab binti Jahsy. Macam Ustaz kata tadi, korang kena fahamkan lah dia punya jalan cerita dia macam mana kan, pasal Zainab binti Jahsy ni. So kat situ korang boleh nampak dia punya apa pengajaran kan yang korang boleh dapat. So yang pertama, ihtiram nisa, menghormati kaum perempuan. Innal Islam raf'a makanah nisa. Sungguh Islam mengangkat martabat perempuan. فإنهن حقوق في حياة مثل حق الحياة وحق في العمل وما إلى ذلك. علينا أن نتعرف مكان النساء في المجتمع أيضا نتحرمهن احتراما لا تحقيق السعادة. Okey, yang kedua, az-zakat fi ittikhaz al-qirar. Bijaksana dalam membuat keputusan. Inna hayya ruh hayatul mawluah bi syakli wa naza'at hadza syai'un 'adi.
عدم وجود التسامح بين الزوج والزوجة يؤدي لمشاكل الأسرية هو الطلاق. Ini tak silap dia dalam cerita Zainab binti Jahsy ni dia ada macam cerita ada sahabat Nabi ni kahwin. Lepas tu dia kahwin ke tak dah lama ni. Dia macam dah kahwin lah ke belum. So dia terpaksa berpisah lah. Macam tu lah. Okay, lepas tu yang ketiga, ahamiyah az-zawaj fil hayah. Kepentingan untuk memilih pasangan dalam kehidupan. Nal alaqah zawjiyah syariah al-islamiyah. Wa ya alaqah nabilah baina ar-rajul wal mar'ah. Lizalika alaina an-nazara ila din an nasab al-manzilah wal jamal qabla an naj'ala syakhsan ma zawj aw zawjah. Dapat macam panjang ya ayat ni. Tapi tak apa sebab kalau korang faham dia punya point dia, korang boleh lah olah sendiri. Macam tu lah. Senang je insya mutola'ah ni. Dia macam kalau korang tak hafal jangan risau lah. Selagi korang boleh goreng, selagi tu korang boleh hidup lah. Ada soalan ke? Tak ada? Okey. Okey, baik. Okey, kita terus. Amiyah zawaj fil hayah ta'atullah wa rasuluh. Yajib ala kulli mu'min ay yati'a awamirullah wa rasulih fil hayah. Fazal amru lahu hikmatu wa rahmah. Macam simple je lah ayat ni kan. Buat ayat simple je. At least 2 ayat lah. Tapi kalau boleh panjang lagi. Tapi dia ada dia punya consider pula. Kalau korang macam semakin panjang ayat, semakin banyak dia punya kesalahan. So macam tu lah. Dia macam ambil risiko agak lah. Kalau korang buat ayat yang simple, kurang kesalahan, okey lah. Tapi kalau buat ayat panjang, lepas tu banyak pula dia punya kesalahan kawaid dia, tu memang risiko juga lah, kurang markah. Ni buku mutola'ah yang keberapa Ustaz? Buku mutola'ah yang pertama? Mutola'ah buku 1. So tadi kita dah bincang Sayyidah Musa Wahidir, sahabat fi sadrul Islam, Zainab binti Jahsy. Dia ada 7 hal kat sini. Kalau tak ada lagi, ada dalam grup STAM. Cari je kat situ. Ta'atullah Rasulih, okey sudah. Lepas tu kita cover sampai tajuk 5 je lah. Okey, tajuk 5. Okey, boleh. Okey, bala' azam min bala'. Yang pertama, ridha bil qada' wal qadar min Allah. Dia cerita pasal redha dengan ketentuan Allah ni kan. Okey. Macam panjang pula ayat ni kan. Ambil yang simple je. Okey, lepas tu yang kedua, al-ihtimam bi ahwal mujtama'. Mementingkan keadaan masyarakat. Maksudnya ambil berat lah pasal keadaan masyarakat ni. Al-Rais al-Jayyid. Pada ketua yang bagus kena ni lah, mengambil berat tentang keadaan rakyat dia dan masyarakat. Kita tak ada grup. Macam mana? Okey, jap. Okey, tu grup STAM. Okey, korang masuk dalam grup tu, lepas tu boleh cari dia punya bahan dia. Cari yang ni, yang buku mutola'ah. Dia ada 3. Kan korang ada 3 buku teks mutola'ah kan. Buku 1, 2, 3 kan, pasal mutola'ah. Di 3 tu buku cerita. Tak ada pasal macam yang binayat pun. Tapi ada
tak silap kat belakang sekali ada dia buat macam apa nama? Simbol tanda baca lah, macam tanda baca. Okey. Oh laju pula. Okey, al-ihtimam bi ahwal mujtama' sudah. Lepas tu at-ta'awun baina mujtama', saling tolong menolong antara masyarakat. La budda ala kulli syahsin fi daulah ay yal'abu dawran fi hal musibah ma. Um, Tidak lebih tidak kepada setiap individu dalam negara untuk memainkan peranan untuk menjaga negara kita selama. Alaina an nata'awun ba'dan bi ba'di hinama nuwajihu mushkilah ma mislu hudusul kawaris at-tabi'iyah fata'awun baina mujtama' yashalul umur al-katsirah. Okey, terus tajuk ulasan malam ni. Suara min kifah syu'ub al-mu'asirah. Al-hathu ala al-muhafazah ala amni daulah wa salamatiha. Gambaran perjuangan bangsa di era moden. Al-hathu ala muhafazah ala amni daulah wa salamatiha. Untuk kita menjaga kita punya keamanan negara kita lah. Lepas tu yang kedua, akhazun najah min dual muqaddimah. Lepas tu kita ambil kejayaan daripada negara kita yang terdahulu, yang sebelum ni. Lepas tu yang terakhir, at-ta'awun bainal mujtama'. Macam biasa, macam sama juga macam point tadi, dia macam boleh relate, so kita ambil semula sebab ambil yang senang-senang je. Tolong menolong antara masyarakat. Okay. So kalau okay, tadi kita dah sentuh pasal darsul akhlaki. So macam ni lah korang, kalau korang malas nak baca buku teks tu pun kan, ataupun malas nak baca yang terjemahan pun, korang boleh lah cedok je kat sini kan. Korang baca banyak kitab dia. So korang baca kasih faham lah semua. Tapi tu lah risau kalau tak sempat je masa, sebab masa 2.5 jam kalau dalam exam sebenar. Lepas tu dalam berapa jam 1.5 jam kot. Tak silap 1.5 jam lah. 1.5 jam untuk buat insya. Yang karangan tu lah. Karangan berapa? 200 muka, 200 patah perkataan. 200 patah perkataan untuk insya. So rasanya macam tak sempat lah. So sebab biasanya kalau yang ni kan, dia untuk insya Allah mutola'ah ni better buat ikut orang lah. Kalau yang ada macam otak laju boleh lah buat insya terus kan. Tapi kalau ada macam yang jenis nak manage masa betul-betul kan, boleh lah buat mutola'ah dulu. Mutola'ah ni senang-senang je. Dia macam baca, cari jawapan kat petikan, lepas tu masuk sini, lepas masuk sini. Yang macam kita dah ajar sebelum ni kan. Macam ni soalan dia, Limaza Sumaila Abdul Soleh Al-Haidir. Lepas tu kita ambil dia punya arahan soalan, ambil sikit arahan soalan, lepas tu terus masuk ke jawapan. Yang ni tekalan fi salah satu nukot, bagikan 3 point, 3 ayat pasal apa yang kamu dapat, pasal pengajaran daripada kitab ni. Kalau in case kalau korang tak hafal ataupun memang tak ingat sangat boleh je cari kat sini. Cuma kena betul-betul lah. Okay, yang ni pasal darsul akhlaki. So pasal pengajaran, nanti lagi yang tajuk lagi balance tu kita akan sambung nanti. Lepas tu kita terus pada okay. Okay, kita terus Fikrah Raisah. Fikrah Raisah macam, maaf Ustaz, nak cerita mutola'ah yang dalam exam tu sama ke dengan cerita dalam buku teks?
Sama. Cuma dia tak adalah satu cerita tu kan. Cuma dia tak adalah macam apa ni? Tak ada ambil semua kan. Dia macam ambil mana yang petikan tertentu je lah. Lepas tu dia bawa masuk dalam exam. Macam apa ni? Sekejap macam tahun lepas dah masuk tajuk ni. Tajuk yang Nasihat Abu Hazim. Sekejap macam mana nak cari pula ni. Kan korang tahun ketiga kan. Lepas tu ada 3 buku mutalaah tu kan. Dia macam masa first year tu dia dah keluar dah satu tajuk tu. Lepas tu bila dia dah keluar satu tajuk tu dia dah tak keluar dah untuk tahun seterusnya. So kira satu tu dah habis lah. So untuk first year dah keluar satu tajuk tapi tak ingat dari buku mana. Nanti kena tengok semula. Lepas tu tahun lepas keluar pasal Nasihat Abu Hazim pun dah keluar, tak ingat dari buku mana. Lepas tu untuk tahun ni mungkin salah satu daripada 7 tajuk ni mungkin lah, mungkin tak kata keluar tapi mungkin lah. Jadi untuk soalan Nabila Aisyah tu memang ada soalan mutalaah yang korang baca buku cerita tu memang ada keluar mutalaah. Cuma kalau korang nak praktis korang boleh ni ambil apa ni, soalan trial ini pun ada dalam grup soalan trial terlepas. Yang 2020 ada juga, boleh cari dalam grup. Okay, harap terjawab Okay, kita terus pada Fikrah Raisah, isi penting. Biasanya isi penting ni okay, afwan. Okay, biasanya isi penting ni dia biasanya ada kat awal-awal ayat. Macam yang ini kan tapi biasanya dia jarang juga kalau kat bahagian awal perenggan tu. Dia biasa macam kalau macam perkataan tu selalu berulang-ulang kan. Kalau perkataan tu selalu berulang. So korang boleh cari kat situ. Cuma sekarang ni Ustaz tak fokuskanlah kat untuk isi penting ni. Untuk next kelas nanti. So untuk yang Darsul Al-Haki ni macam Ustaz yang cakap tadi, ambil 3 poin daripada pengajaran. Cuma itulah ramai student selalu confuse lah antara Darsul Al-Haki dengan Fikrah Raisah. Soalan minta Fikrah Raisah tapi dia bagi pengajaran. Soalan minta pengajaran tapi dia bagi 3 isim penting daripada petikan. Sebab malas nak fikir lah kot. So korang kena ni kena betul-betul alert lah pasal benda ni. Fikrah Raisah dengan Darsul Al-Haki. Okay, apa lagi itu juga untuk malam ni. So
Kalau korang dah join yang apa ni, join link Google Docs tu kan, so kalau korang boleh lah tengok, kalau ada masa boleh follow kat situ je lah. Okay, ada apa-apa lagi tak? Tak ada kot. Setakat ni je lah kelas kita. Okay. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Afwan. Yang pasal Google Docs tu Ustaz dah accept dah. Cik korang masuk dapat tak? Kalau dapat okey lah. Okay, kalau tak ada soalan Ustaz left dulu. Okay. Bye. Assalamualaikum. Ya. Wih, tak bagi tu.